warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur kita dapat bersama pada pagi ini meneruskan pengajian kitab tafsir kita, iaitu masih lagi berada dalam surah Al-A'raf, bersambung berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi hari ini pun dah merupakan hari yang ke-19 Ramadan. Malam ni merupakan malam yang ke-20 Ramadan. Maknanya Nabi kata carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan. So malam ni lah. Kan dulu kita tunggu-tunggu bila nak 10 malam yang akhir. Sebab malam lain pun nak relax dulu. Kan? Jadi tunggu 10 malam akhir. Sekarang dah sampai masa dia 10 malam yang akhir. Jadi bila sampai 10 malam yang akhir, jadi Nabi SAW dia buat macam mana? Nabi beriktikaf dalam masjid, tak keluar-keluar. Duduk dalam masjid, tak keluar-keluar. Makan macam mana? Makan Nabi dihantar oleh isterinya Siti Aisyah pergi ke masjid, hantar. Kemudian 10 malam yang akhir itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Tapi kita macam mana? Kalau kita tak mampu nak buat iktikaf 10 masa, ialah sebab kita bekerja, ada yang masih lagi mempunyai tugas-tugas yang lain. Jadi kita sarankan sembahyang maghrib berjemaah, kemudian tadarus sekejap, kemudian teruskan dengan sembahyang isyak berjemaah, kemudian sembahyang sunat ba'diyah, kemudian sembahyang tarawih 8 rakaat ke 20 rakaat ke, tak ada masalah. Jadi siapa yang telah mendirikan tarawih, bermaksud dia telah mendirikan malam-malam Ramadan. Mereka dapat juga. Itu yang basic lah kan. Maknanya lepas dia sembahyang tarawih tadi tu, kita pun baca Quran sekejap, kemudian mengantuk, kita pun tidur, kemudian bangun semula pukul 4 pagi, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat tasbih. Siapa yang menunaikan solat sunat tasbih, Allah ampunkan dosa dia setahun. Tu besar dia punya fadilah. Kalau tiap-tiap malam buat lagi bagus. Kemudian selepas sembahyang sunat tasbih, kemudian tengok masa, dah pukul 5 suku contohnya. Pukul 5 suku, makan nasi, makan buah kurma, minum air. Tengok masa ada lagi 10 minit, bergerak ke masjid. Pergi ke masjid, sembahyang sunat i'tikaf, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian tunggu masuk je waktu subuh, sembahyang sunat qabliyah subuh, kemudian sembahyang subuh berjemaah. Kalau kita dapat amalkan secara konsisten amalan-amalan tersebut dalam 10 malam yang akhir, bertemunya Ramadan dengan Lailatul Qadar, Allah so fadilah ini. Sebelum ni mungkin kita buat lebih-lebih kurang, tapi wallahu alam, kita tak tahu pada masa akan datang kita masih lagi dipanjangkan nyawa ataupun tidak. Jadi cubalah buat yang terbaik pada tahun ini, sebab ramai sahabat-sahabat kita yang telah pun pergi tanpa sempat untuk menghadapi Ramadan pada tahun ini. Tak sempat nak bertemu dengan 10 malam yang akhir Ramadan. Jadi sambil-sambil nak balik daripada masjid tu, masukkan RM5, RM10, ataupun masukkan RM1 kau. Mana tahu malam tu malam Lailatul Qadar, maka diganjarkan dengan yang pertama 10 kali ganda, kemudian kalikan dengan 1000 bulan. Bayangkan betapa besarnya ganjaran. Bagi sikit, ada orang dia jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak dia nak tempahkan saya buat iklan wakaf tempat budak-budak nak mengaji dekat Mat Tafiq Turah kan.
Jadi dia kata, Ustaz, saya nak transfer duit tu pada malam ganjil sahaja. Malam ganjil. Jadi maknanya dia nak bagi 1,000. Dia nak bagi 1,000. Jadi dia pun transfer 200 malam 21, 200 malam 23, 200 malam 25, 200 malam 27, 200 malam 29. Cukup 1,000. Saya cakap, ikut awak lah. Nak transfer hari malam ganjil kita. Tapi nak cerita je, dia nak mengambil kesempatan 10 malam yang akhir. Jadi saya pun cakap, eloknya bagilah 100 malam, dapat 1,000 juga kan. Sebab kita dah tahu entah-entah malam yang ke-20, entah-entah malam yang ke-22. Kan? Sebab Nabi kata cari 10 malam yang akhir Ramadan. Kemudian kalau tak mampu, cari malam-malam ganjil pada 10 malam yang akhir. Tak mampu lagi, cari malam yang ke-27. Jadi tuan-tuan ya, itu maknanya orang yang bijaksana. Dia tahu macam mana nak ambil kesempatan 10 malam yang akhir. Jadi kita pun buat macam itulah tuan-tuan ya. Mana 10 malam yang akhir tu, selain daripada pergi semayang tarawih, semayang isyak berjemaah tu, kita masukkan. Sebab amalan malam tu dikira malam Al-Qadar. Jadi kita masukkan RM5 ke, RM10 ke, berapa ringgit ke, ikut kemampuan kita setiap malam 10 malam yang akhir. Jadi saya tengok ada setengah-setengah masjid macam masjid saya kan, kita buat kutipan untuk van jenazah kan. Sebelum ni kalau van jenazah pada bulan-bulan yang lain, kutipan dalam kampung tu 3,000, 2,000, 3,000, 2,000. Tapi dalam bulan Ramadan tuan, seminggu je dah 10,000. Minggu lagi 10,000. Jadi kita kata, Masya Allah, bijaksananya jemaah-jemaah dalam mengambil kesempatan bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan ya, kita dipertemukan dengan Allah, kita dipertemukan dengan malam Al-Qadar. Seterusnya kita dapat menghidupkan malam-malam tersebut dengan kesempatan yang ada insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi pada pagi ini pengajian kitab tafsir kita. Saya nak refresh balik tuan-tuan ya, berkaitan dengan hukum bertemu dua yang mati. Sebab saya tengok pengalaman dalam tadarus pada bulan Ramadan ni, bab bertemu dua yang mati ni lah yang banyak yang banyak salah kan. Yang banyak yang salah. Jadi kita tengok dekat sini, saya cari imbas je secara cepat. Iaitu yang pertama, bertemu dua yang mati ni, dia kata kalau berhimpun dalam satu kalimah, dua yang mati. Contohnya perkataan al-ana kan, dia ada dua yang mati, satu huruf hamzah, satu huruf mat kat sini, satu lagi huruf lam. Bertemu dua yang mati kalau dalam satu kalimah, maka hendaklah dibaca dengan panjang berapa harakat. Disebabkan dia mat lazimkan ini, maka dia dibaca dengan 6 harakat. Kemudian kalaulah bertemu dua yang mati itu dalam dua perkataan, ini yang banyak kita jumpa tu dalam tadarus kita. Jadi bila kita jumpa dalam tadarus, caranya dapat macam mana? Yang pertama mati jadi yang pertama tu hendaklah kita bariskan dengan baris bawah wa qalatin nasara. Yang ni pun tak ada masalah. Yang ni yang banyak berlaku masalah bila kita jumpa kan. Jadi dalam juzuk yang ke-18 banyak bertemu dua yang sebut kan. Jadi kalau kita jumpa khairan al-wasiyah, banyak bila tadarus dia baca khairan al-wasiyah, dia baca macam tu, khairan wasiyah. Jadi kita nak bagi tahu dia khairan sebenarnya ialah nun yang mati. Nun yang mati. Tanwin tu sebenarnya nun yang mati. Kemudian bila nun yang mati bertemu dengan lam yang mati, maka berapa kali mati? 2 kali mati. Bila 2 kali mati, maknanya kita kena hidupkan huruf yang pertama. So huruf yang pertama nun lah. Jadi kita pun buat macam mana? Khairan, jadi khairan nil wasiyah. Begitu ya. Kemudian kita pun pergi contoh perkataan yang lain, adal ula, ramai baca itu kan, adal ula. Sebenarnya
tanwin tu adalah nun yang mati. Kita bagi tahu sebab ada orang bila masa tadarus baru ni dia kata dalam Quran saya tak ada pun nun kecil kat bawah tu, dia kata. Kita kata mana ada nun kecil? Nun kecil tu ialah dalam bayangan. Nah, dia tak ada dalam resam, dia dalam bayangan. Jadi kita pun bagi tahu macam mana datangnya nun kecil tu. Gini cara nak menerangkan dia. Kita bagi tahu tanwin adalah asalnya nun yang mati. Kemudian bila nun mati dari itu bertemu dengan lam yang mati, maka huruf yang pertama hendaklah dikasrahkan. Jadi bila kita kasrahkan, dia jadi khairanil wasiyah ataupun adanil ula. Kemudian jazaa'il husna, salah, yang betul jazaa'il husna. Dalam Quran Majid ni maknanya bukan mengikut kaedah resam Osmani. Dia letak nun kecil di sini dengan baris bawah, kan? Jadi apa masalahnya? Masalahnya ialah bila dia baca tanpa berguru, dia akan jadi falahu jazaani. Dia berhenti macam itulah. Kan? Jadi salah sebenarnya, dia tak wujud dalam resam. Falahu jazaan. Kalau kita wakafkan jadi apa? Jazaan. Nampak tak masalah bila tidak mengikut resam Osmani. Jadi jangan membaca Quran menggunakan resam dengan resam Majid, tapi baca dengan resam Osmani. Kemudian seterusnya, yang ni saya tak nak cerita lah sebab yang bawah tu dia tak ada kaitan lah. Jadi itu ulang kaji sikit lah. Kadang-kadang kita tahu, tapi bila nak cerita tu tak ingat dia punya nota, kan. Jadi bila lepas ni kalau nak cerita ke orang macam tu, asal tanwin ialah nun yang mati. Kemudian bila nun mati bertemu dengan lam yang mati, maka nun yang mati kita kasrahkan. Jadi bila kita kasrahkan, maka bunyinya jazaa'il husna adanil ula. Begitulah seterusnya, ya. Fitnatun, jadi fitnatun qalaba, ya. Kemudian kita terus pergi kepada ayat yang kita nak baca, ya. Ayat yang kita nak baca pada hari ini iaitu 105 110, 105 110. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqqa. Tengok ke depan je, tengok ke depan. Kita tengok haqiqun ala. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Tanwin bertemu dengan huruf ain, maka namanya kita tengok nota. Kalau tak ingat, tengok nota. Saya suka tayangkan nota ni, ya. Jadi dia nampak, ini dia punya gambaran secara penuh hukum nun mati dan tanwin. So bila tanwin bertemu dengan ain, cari huruf kat bawah ni. Mana huruf ain? So jadi huruf ain duduk dalam kotak nombor 1, iaitu kotak izhar. Maka namanya izhar halqi. Cara bacaannya iaitu kita jelaskan bunyi tanwin tanpa didengungkan. Haqiqun ala, begitu, ya. Jadi dalam tadarus macam-macam jenis kita dengar dibaca. Haqiqun ala, ada yang baca haqiqun ala, ada juga nak bertambah, nak terlampau jelas sangat sampai dia berhenti jadi saktah itu. Haqiqun ala, tak perlu berhenti. Haqiqun ala, begitu, ya. Kemudian seterusnya alla, nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu lam, kita tengok nota mana nun mati bertemu dengan lam, iaitu dalam kotak nombor 3, iaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, nun tadi dimasukkan ke dalam lam. Didengungkan ke tidak? Jawapannya tidak didengungkan. Jadi bunyinya, tuan-tuan, haqiqun ala alla, terus bunyi huruf lam, terus bunyi huruf lam.
Jadi ada satu orang dia jumpa dengan saya, Ustaz, betul ke macam tu cara bunyi dia? Sebab saya belajar waktu kecil dulu, dia kata kena bunyi nun. Haqiqun anna, dia bunyi macam tu. Anna, dia cakap tu kecil-kecil dulu ya, sekarang besar lain lah sikit. Bila dah besar bunyinya idgham, maknanya nun tadi dimasukkan ke dalam lam tanpa didengungkan alla, begitu ya. Kemudian seterusnya qad ji'tukum dan dilantunkan. Jadi bila kita sambung bacaan secara wasal, maka namanya qalqalah sughra. Qad ji'tukum, laju lantunan dia. Qad ji'tukum, tak perlu kita baca qad ji'tukum, itu qalqalah sughra, qalqalah wusta. Kemudian seterusnya lagi bibayyinatin min rabbikum, tanwin bertemu dengan mim. Kita tengok nota mana tanwin bertemu dengan mim. Jadi tengok mana, cari kat bawah ni, maknanya setiap kali nak ngaji kena bawa gambar ni. Kan, bila bawa gambar ni dekat handset tu, bila saya tanya nun mati bertemu lam, mana lam dekat dalam kotak ni? Nampak kan. Jadi jumpa mim dekat sini, kotak nombor 2 namanya idgham ma'al ghunna. Jadi idgham ma'al ghunna, cara bacaannya tanwin dimasukkan ke dalam mim serta didengungkan. Bibayyinatin min rabbikum ya. Kemudian seterusnya lagi Bani Israil, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, maka namanya mad wajib muttasil, dibaca dengan 4 harakat, dibaca dengan 4 harakat. Bani Israil ya. Kemudian seterusnya lagi sadiqin ya. Sadiqin, jadi sadiqin dekat sini mad arif lis sukun, boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Baru ni ada tu imam dia baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, panjang tu dia baca Boleh dia tak boleh? Jawapannya menyalahi hukum tajwid. Panjangnya cuma 6 harakat maksimum. Dia pergi bantainya 12 harakat. Tapi batal lah. Jawapannya tidak batal. Jawapannya tidak batal, cuma menyalahi hukum tajwid. Sadiqin, paling panjang 6 harakat, paling pendek 2 harakat. Begitulah seterusnya. Jadi kalau ayat pertama baca 6, ayat kedua, ketiga dan seterusnya kena baca dengan 6 harakat. Kalau ayat pertama baca 2 harakat, ayat lain pun baca dengan 2 harakat saja kan. Kemudian yuridullahu an yukhrijakum min mati bertemu dengan mim. Kan? Jadi dia kata idgham ma'al ghunna, sebab bertemu dengan huruf mim. Dia tersilap, rupanya ini bukan hukum nun mati, ini ialah hukum mim mati. Tengok kat sini hukum mim mati. Jadi mim mati bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan mim idgham mislain. Kalau dia kata idgham mutamasilain, betul tak? Betul juga. Idgham mutamasilain pun betul, idgham mislain pun betul juga. Tapi dalam bab hukum mim mati biasanya dipanggil idgham mislain ya. Idgham mutamasilain itu yang lebih umum lagi, iaitu mim mati bertemu mim, ba bertemu ba, nun bertemu nun, lagi dal bertemu dal, itu dipanggil idgham mutamasilain ya. Kemudian seterusnya lagi wa akhahu wa arsil, wa akhahu wa arsil. Apa hukum itu? Apa hukum itu? Nak kata mat silah, tak ada mat silah kenapa tak ada mat silah di situ? Sebelum dia mati, iaitu sebelum ha dhamir ada huruf alif yang mati di situ. Jadi tak cukup syarat. Syarat bagi mat silah mestilah sebelum dia berbaris, selepas dia pun berbaris. Jadi dekat sini yang kita nak tekankan iaitu wa arsil, ra yang mati.
Ini pun dalam tadarus banyak berlaku kesalahan sampai tak larat dan tegur. Kan, setiap kali jumpa je tempat awak di situ, dan sekali dah sampai 10 kali pun dia buat juga, kita kata bantal. Kan, ikut awak lah nak baca, nak tebal ke, nak nipis ke, yang penting bagi betul sudah kan, sampai peringkat macam tu kan. Jadi roh yang mati sebelumnya bagi atas baca dengan tebal, roh yang mati sebelumnya bagi bawah baca dengan nipis. Begitulah seterusnya kan. Dia ada 8 yang tebal, 8 yang nipis, 4 yang khilaf antara tebal dan nipis. Qalu in, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Namanya mat jaiz munfasil, dibaca dengan 4 harakat ketika wasal, 2 harakat ketika waqaf. Qalu, ingat nak sambung punya berhenti. Jadi dia baca panjang dekat situ bagi tahu. Kalau nak waqaf baca dengan 2 saja. Kemudian seterusnya lagi, in kunna, nun mati bertemu dengan ka. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dekat sini bunyinya ing, I-N-G, ing. Ing, bunyi dekat hidung. In kunna. Dia dalam proses tadarus kan. Kadang-kadang antulkiya pun bunyi ang juga. Ang tulkiya kan. Lepas tu kadang-kadang kita jumpa macam-macam lah Jadi itu namanya kena talaqi. Sebab talaqi ini barulah kita dapat tahu mana beza dengung ikhfa, mana beza dengung idgham al-gunah, mana dengung ikhlas. Kalau tidak semua bunyi sama belaka. Qalu arjih mana tadi? Wajah as-sahatu fir'auna, inna pun bunyi inna itu. Sedangkan dekat situ wajibal munah. Kemudian seterusnya lagi imma wajibal munah dibaca dengan dengung 2 harakat. Kemudian a'yunan nas, a'yunan nas, apa nama hukum dia? Idgham syamsi biuna. Mantap betul cik tadi Jadi idgham syamsi biuna sebab alif lam syamsiyah bertemu dengan huruf nun. Jadi bila bertemu dengan huruf nun, idgham syamsi biuna. Kemudian kita terus pergi kepada talaqi Kita tengok tempat-tempat yang panjang dan tempat-tempat yang dibaca dengan dengung. Jadi kita tengok sini Haqi pun tak perlu kita bulatkan, ala kita bulatkan. Panjang berapa harakat? 4 harakat, dibaca dengan 4 harakat. Alla perlu dibulatkan tak? Tak perlu, sebab nun mati bertemu dengan lam. Aku la 'ala Allahi illa al-haq qad ji'tukum bi bayyinatin, kita bulatkan kat sini sebab mim mati tapi tidak ada tanda mati. Kemudian sebutkan ala Allah illa al-haq, illa al-haq. Dia lambat sikit lantunan dia. Lantunan dia lambat sebab namanya qalqalah kubra. Kalau dalam kalau dalam kitab ada tulis sughra, wusta, kubra. Ada yang tulis qalqalah sughra, kubra, akbar. Kan itu yang biasa kita baca kan. Tapi baru ni ada dibetulkan dia punya istilah tu salah sebenarnya. Istilah qalqalah tu yang betul mesti dekat ujung tu semuanya ada alif maksur, iaitu sughra, wusta, kubra. Baru betul istilahnya berdasarkan kepada bahasa Arab. Tapi kalau kita kata wusta, kubra, akbar, dari segi bahasa Arabnya salah. Namanya dah salah dari segi bahasa Arab. Jadi kita betulkan semula yang sughra lah. Kemudian yang kubra kita panggil wusta. Manakala yang akbar kita panggil kubra. Begitu cara susunan nama yang betul. Boleh So maknanya nota dulu betulkan balik semula. Itu maknanya teguran itu dari segi istilah bahasa.
Kemudian bibayyinatin kita bulatkan kat sini, kita bulatkan kat sini sebab baris dua tak sama panjang. Fa arsil ma'ya bani, kita bulatkan kat sini panjang berapa harakat? 4 harakat. Israil 4 harakat. In kunta, nun yang tidak bertanda mati. Kunta, nun yang mati tapi tidak bertanda mati. Jikta bi ayatin, baris dua tak sama panjang. Biha panjang berapa harakat? 4 harakat. In, nun mati tapi tidak bertanda mati. Kunta, nun mati tidak bertanda mati. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya su'banun mubin, baris dua dhammah berbentuk 99. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda, di sini panjang 4 harakat. Lin nazirin, nun yang bersabdu. Qala al-mala'u min, nun mati tidak bertanda mati. Inna, nun yang bersabdu. Yuridullahu an, nun mati tapi tidak bertanda mati. Yukhrijakum, mim mati tidak bertanda mati. Famada ta'murun. Kita di sini Jadi saya baca dan tuan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqq. Haqiqun ala haqiqi, jangan bunyi haqi tapi bunyi haqiqun. Haqiqun, haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqq. Haqiqun ala qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين صدق الله العظيم. Jadi tuan-tuan ya, cerita tentang apa ni? Iaitu cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam, dia tumbuk pengawal atau tentera Fir'aun, kemudian sekali tumbuk je
mati. Oi, bayangkanlah siapa sini yang sekali tumbuk je mati. Kan kalau kita ni tumbuk berkali-kali pun sakit pun tidak. Macam contohnya itulah. Ini dia tumbuk sekali je mati. Bila mati maka Firaun pun nak menangkap Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa pun lari keluar sampai ke nama tempat dipanggil Madian. Sampai satu tempat dipanggil Madian. Sampai dekat Madian, kemudian Nabi Musa AS dahaga sangat. Sekali dia tengok ada orang tengah bagi minum kambing, binatang ternakan. Kemudian dia pun tengok dah habis bagi binatang ternakan tadi tu, tiba-tiba datang dua orang perempuan, adik-beradik. Kemudian nak bagi binatang ternakan tadi tu, tak larat nak angkat penutup perigi tadi. Sebab penutup perigi tu berat, yang hanya boleh diangkat oleh lebih kurang 10 orang baru boleh angkat. Tapi Nabi Musa AS tengok terkiar-kiar perempuan tadi, maka dia pun angkat seorang je. Terkejutlah adik-beradik tadi tengok, push, powerful betul. Seorang je boleh angkat. Dia angkat dia penutup perigi tadi tu, kemudian bagi minum air ke binatang ternakan tadi tu, kemudian dia pun tutup balik. Kemudian dua orang perempuan adik-beradik tadi balik. Rupa-rupanya dua orang perempuan itu ialah anak Nabi Syuaib. Jadi dia pun bagi tahu, Pak, tadi masa nak bagi minum binatang ternakan, nak bagi minum kambing ni tadi, ada seorang lelaki gagah perkasa, dia kata. Gagah perkasa. Jadi dia kata kalau macam tu, dia kata pergi panggil. Dia pun panggil. Dia tak tahu itu Nabi Musa. Masa tu tak dilantik menjadi Nabi pun lagi. Kemudian panggil, dia kata panggil lelaki tu tadi. Kemudian Nabi Musa pun bagi tahu, dia kata dia duduk dekat depan, dua beradik perempuan tadi duduk dekat belakang. Mana jalan belakang. Maknanya kita ni dari segi adab berjalan dengan perempuan, kita kena duduk depan perempuan. Walaupun dia yang menunjuk arah, tapi kita kena duduk depan dia. Perempuan duduk dekat belakang. Jadi perempuan pun bagi tahu, okey, korang kiri, korang kanan, korang kiri, korang kanan, okey, sampai. Tapi kita, masalah kita ialah banyaknya kita duduk belakang perempuan. Tunjuk sikit kat mana tempat tu. Kata, okey, ikut saya ya. Ikut saya, lepas tu ikut belakang, tengok ponggong dia. Jadi macam tu salah. Nabi Musa dah ajar adab tu dalam Al-Quran ni. Jadi ikut depan, perempuan duduk dekat belakang, jalan sampai dekat rumah dia. Sampai dekat rumah dia, pendekkan cerita. Dia kata, oh ini Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib pun nak mengahwinkan Nabi Musa dengan salah seorang. Pilih Musa, nak adik ke nak kakak. Kemudian dia pun pilih. Macam tu je. Jadi bila dia kahwinkan, tapi sebelum tu dia dah temuduga dia. Kalau nak kahwin dengan anak Nabi, temuduga beratlah sikit. Kalau nak kahwin dengan anak saya ni, temuduga dia ringkas je. Itu dah lebih kuat. Jadi bila temuduga tadi tu, Nabi Musa pun pilih. Saya tak pastilah kakak ke adik dia pilih. Kemudian dia kata mas kahwinnya ialah kena bertugas sama ada 8 tahun ataupun 10 tahun. Maknanya kalau gaji sebulan 1,000, maknanya kalau 12 bulan, maknanya 12,000 kali dengan 10 tahun, 120,000. Maknanya itulah dia mahal dia. Tapi zaman dulu dia 10 tahun berkhidmat dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi selepas 10 tahun, habislah masa 10 tahun, kemudian Nabi Musa pun nak kembali semula ke tempat asal dia. Dekat mana? Dekat Mesir itulah. Jadi dalam perjalanan nak pergi ke Mesir, itu yang adanya sampai dekat Bukit Tur, Allah memerintahkan dia tanggalkan kasut apa semua. Dekat situlah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian tu yang akhirnya kita baca dalam kisah ni, iaitu bertemu dengan Firaun pada minggu lepas. Jadi dia punya sinopsis dia panjang sikit lah. Nak bagi tahu dia punya jalan cerita tadi. Jadi bila sampai je ke Firaun, itu yang minggu lepas kita baca, wahai Firaun, aku ni Rasulullah, dia kata. Jadi Firaun pun kata, kalau betul engkau ni Rasul yang diutus Allah, mana bukti dia? Maka Nabi Musa pun campakkan ulang, kemudian bertukar, campakkan tongkat bertukar menjadi ulang.
kemudian campakkan apa ni, ambil balik jadi tongkat balik semula. Kemudian mukjizat yang kedua, Nabi Musa AS masukkan tangan ke saku dia, kemudian bila keluar jadi cerah terang benderang. Kemudian bila dah sampai dua tu, maka sambungan cerita tadi, iaitu Firaun kata ini adalah sihir yang nyata, dia kata. Jadi dia perintahkan kepada pembesar-pembesar dia, dia kata pergi cari tukang sihir daripada segenap kota yang pakar-pakar punya. Jadi dia pun datang daripada jauh datang. Saya kalau masa duduk dekat Mesir dulu, yang paling jauh sekali tu dekat Aswan. Aswan tu lebih kurang dalam 22 jam daripada Kaihara kalau naik bas. Wah, bas Mesir ni 22 jam naik bas pun tak sampai-sampai lagi penghujung dia. Jadi kematu umur ni duduk meloncat-loncat langgar dekat jalan tu kan, sampai dekat Aswan tu sebelah dengan Sudan. Jadi bila sampai dekat situ kan, dekat situlah tempat batu diambil untuk buat piramid. Ni piramid yang tuan-tuan tengok ni, batunya diambil dekat Luxor dan juga Aswan, dan itu yang jaraknya kalau naik bas 22 jam. 22 jam. Jadi bayangkan macam mana diangkut batu tadi daripada Aswan dengan Luxor tadi ya. Jadi bila datang semua tukang-tukang sihir tadi tu, maka dia kumpulkan dekat istana tadi tu. Kemudian dia kata minta upah daripada Firaun. Firaun kata jangan bimbang, kamu semua yang berjaya mengalahkan Nabi Musa ni tadi, aku akan bagikan pangkat-pangkat yang besar dekat dalam istana. Jadi semangatlah tukang sihir tadi. Jadi bila dah semangat tukang sihir tadi tu, bermulalah perbualannya. Qalu ya Musa. Qalu ya Musa. Siapa yang berkata qalu? Qalu itu maksudnya ialah tukang sihir bercakap. Ahli sihir berkata, wahai Musa, kamulah yang akan melempar dulu ataukah kami yang akan melemparkannya? Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulat mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar, iaitu yang menakjubkan. Jadi demikianlah tentangan para ahli sihir yang ditujukan kepada Nabi Musa, iaitu pada ucapan mereka, imma an tulqiya, kamu yang akan melemparkan terlebih dulu, atau kami yang akan melemparkannya. Maksudnya kami akan melemparkan terlebih dahulu sebelummu. Maka Nabi Musa berkata, lemparlah kalian terlebih dahulu. Maksudnya siapa dulu tunjuk magic? Bukan Nabi Musa, tukang sihir dulu. Tukang sihir dulu. Jadi dia macam cerita Hindustan lah, hero menang kemudian. Kan? Jadi dia pun lempar tali kan, dia lempar tali. Nabi Musa lempar tongkat, dia lempar tali, kemudian dia kata sehingga kan sihir jadi nampak macam real betul. Ular-ular yang hidup tu seperti ular-ular yang betul hidup. Sampai begitulah hebatnya tukang sihir pada zaman Firaun. Jadi zaman sekarang pernah jumpa tak yang macam ni? Kan dia lempar je tali, bergerak jadi macam ular. Maknanya kita tak pernah lagi jumpa zaman sekarang ni. Tapi zaman Nabi Musa dulu macam tu bentuk sihir dia. Kemudian bila dah lempar jadi tu, kemudian orang yang berada di sekeliling tu takut tengok. Kan, takut tengok. Jadi bila sampai takut tu maknanya hebat ke tak hebat? Hebat kan? Maknanya tunjukkan yang pertama tu nampak sangat-sangat hebat. Jadi bila orang dah tengok hebat, maka apakah hikmah ahli sihir melempar terlebih dahulu? Jawapan dia, ada yang mengatakan hikmah daripada pelemparan pertama oleh mereka itu, Wallahu a'lam, adalah supaya orang-orang melihat dan memperhatikan apa yang mereka perbuat. Jika mereka selesai daripada kebatilan dan tipu daya para tukang sihir itu, maka datanglah kebenaran yang jelas dan nyata. Setelah dicari dan ditunggu-tunggu oleh mereka kedatangannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Musa itu lebih berpengaruh dalam jiwa mereka. Oleh kerana itu Allah berfirman, falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulat mata orang
orang dan menjadikan orang banyak itu takut, maksudnya mereka menipu pandangan manusia bahawa apa yang mereka lakukan itu benar-benar nyata. Padahal hal itu tidak lain hanya tipu daya. Sebagaimana firman Allah, فَإِذَا عِبَادُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan ia merayap cepat lantaran sihir tersebut. Kemudian oleh kerana itu Allah berfirman, waja'u bisihrin azim, dan mereka mendatangkan sihir yang besar. Maka kalau Nabi Musa tunjuk dulu kehebatan dia, tak berapa berkesan sangat. Tapi bila tukang sihir tunjuk dulu, maknanya biar nampak hebat dulu tukang sihir. Bila dah nampak hebat sangat tukang sihir tadi, barulah Allah kata kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Maksudnya apa? Iaitu dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan, apa yang mereka magickan. Oleh kerana itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang yang hina. Ahli sihir itu serta-merta meniarap diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam, iaitu Rabb Musa dan Harun. Jadi dekat dalam ayat ini ceritanya ialah Allah perintahkan Nabi Musa AS lemparkan tongkat. Allah beritahu kepada Nabi Musa, dia telah mewahyukan kepada hambanya iaitu Musa AS dalam situasi yang sangat genting itu, di mana pada saat itu Allah membezakan yang hak dan juga yang batil. Dia memerintahkan Musa agar melemparkan tongkat yang ada di tangan kanannya. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan, maksudnya memakan apa yang mereka sulapkan, iaitu apa yang telah mereka lemparkan dan apa yang mereka perbuat seakan-akan nyata padahal sebenarnya adalah batil. Maksudnya ialah tongkat tadi tu ketika ahli sihir tadi tu mencampakkan dia punya tali tadi dan dia buat sihir kat depan mata, maka orang semua terkejut tengok. Tiba-tiba ketika Nabi Musa AS melemparkan dia punya tongkat tadi, tongkat jadi ular. Bila tongkat berubah jadi ular, kalau sihir sama sihir, dia tak makan. Sihir sama sihir, dia cuma jumpa apa macam mana? Okey, faham. Dalam gambar macam tu je lah. Tapi ini tidak. Dia tongkat tadi tu, dia pergi makan ular tukang sihir tadi. Maka tukang sihir kata, tak pernah aku tengok sihir yang macam ni, dia kata. Tak pernah tengok sihir macam ni. Maknanya ini bukan sihir, ini adalah merupakan mukjizat yang datang daripada Allah. Sebab kalau sihir sama sihir, dia kata bukan gini rupa dia. Jadi lepas kena makan dari itu, maka Ibnu Abbas berkata, lalu tongkat Musa itu tidaklah melewati tali-tali dan tongkat-tongkat mereka itu, melainkan ditelannya tali tadi. Akhirnya para ahli sihir itu mengetahui bahawa hal itu merupakan yang datang daripada langit, bukan merupakan sihir. Maka mereka pun meniarap dan bersujud mengatakan, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabb semesta alam, iaitu Rabb Musa dan Harun. Jadi maknanya tukang sihir tahulah benda itu bukan sihir. Tapi kalau orang yang tak belajar sihir, dia kata, sihir sama sihir pun kena makan. Kalau orang yang tak belajar sihir lah. Tapi disebabkan tukang sihir dia belajar sihir dan dia tahu sihir bukan dia macam tu, maka dia kata ini bukan sihir, ini adalah merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus dia beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ishaq berkata, tongkat Musa itu mengejar tali-tali dan tongkat-tongkat mereka satu persatu, sehingga apa yang mereka lemparkan itu tidak terlihat lagi di lapangan. Setelah itu Musa AS mengambil kembali tongkatnya seperti sedia kala, dan para ahli sihir itu pun bersujud seraya berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam, iaitu Rabb Musa dan Harun. Seandainya ia adalah seorang tukang sihir, nescaya ia tidak akan dapat mengalahkan kami. Maknanya kalau sihir sama sihir tak dapat lawan. Sebab sihir yang dikeluarkan itu adalah sihir yang paling hebat sekali. Tengok-tengok, tak ada tinggal benda dah depan mata. Semua sihir yang dicampakkan tadi itu dimakan oleh ular yang bertukar daripada tongkat Nabi Musa
alaihi salam. Maka qala fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum. Marahlah Fir'aun. Maka Fir'aun pun kata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah merupakan satu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki secara bersilang, secara berimbal balik. Kemudian sesungguhnya dan sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semua. Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Rabb kami lah kami kembali, dan kamu tidak akan menyalahkan kami melainkan kerana kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka pun berdoa, ya Rabb, limpahkan kesabaran kepada kami, wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada kamu. Maka Fir'aun marah. Fir'aun kata, mana boleh kamu masuk Islam selagi aku tak benarkan. Maksudnya Fir'aun ni raja yang diktator. Maknanya semua orang kena ikut cakap dia. Jadi kalau dia kata ya, ya. Kalau dia kata tidak, tidak. Jadi tukang sihir dia nak masuk Islam tapi tidak mendapat kebenaran daripada Nabi, tidak mendapat kebenaran daripada Fir'aun. Jadi Fir'aun kata tak boleh. Kalau nak masuk Islam, aku akan seksa mereka ni dengan cara menyalib mereka ni dan potong tangannya secara bersilang. Macam tu dia cakap. Jadi Allah memberitahu tentang ancaman Fir'aun la'anatullah terhadap para ahli sihir tatkala mereka beriman kepada Nabi Musa serta tipuan dan muslihat yang dia perlihatkan kepada orang-orang, iaitu melalui ucapannya, inna hadza lamakrun, sesungguhnya perbuatan ini adalah satu tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maksudnya sesungguhnya kemenangan Musa atas kalian pada hari ini adalah kesepakatan dan melalui persetujuan kalian, seperti mana firman dalam ayat yang lain, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr, sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kamu sekalian. Maksudnya Nabi Musa dituduh berpakat dengan tukang sihir. Macam mana dikatakan berpakat? Kalau kita tengok tadi, Nabi Musa AS kan dia berkhidmat dengan Nabi Syuaib. Berapa tahun dia berkhidmat dengan Nabi Syuaib? Selama 10 tahun. Dekat mana dia berkhidmat? Dia berkhidmat dekat Madian, sedangkan tukang-tukang sihir itu datang daripada Mesir. So datang daripada Mesir, maknanya Mesir dengan Madian jauh dan tak pernah berjumpa pun tukang sihir tersebut dengan Nabi Musa. Boleh pula Nabi Musa difitnah, dikatakan sebagai berkomplot dengan tukang sihir. Itu pun dia baru pertama kali jumpa. Dia kata, siapa pula orang hebatnya sihir dia. Itu gitulah gambarnya. Sekali tiba-tiba bila kalah je, dia kata, ini pakat ni, dia kata. Jadi maknanya nampak sangat kesombongan Fir'aun tadi, tak mengaku kalah. Tak mengaku kalah. Jadi dia kata Nabi Musa ni dia berpakat dengan tukang sihir nak bawa lari Bani Israel. Nak bawa lari ke mana dia kata? Nak bawa lari ke mana? Jadi nak bawa lari daripada Mesir pergi ke tanah asal dia. Ke mana tanah asal dia? Tanah asalnya tu iaitu di Kanaan ataupun dipanggil sekarang sebagai bumi Palestin. Kan sebab apa? Sebab memang asalnya dari situ. Kemudian dia dibawa masuk ke Mesir oleh Nabi Yusuf AS. Bawa daripada Palestin pergi ke Mesir, duduk dekat situ. Sebab masa tu Nabi Yusuf AS pangkatnya besar dalam kerajaan. Dia menjadi menteri keuangan pada masa itu. Jadi bila dah duduk senang, kemudian dia kata dia nak panggil semua adik-beradik dia sekali dengan bapa dia sekali. Tu yang pindah ke Mesir belaka. Tapi bila sampai dekat Mesir, habis generasi Nabi Yusuf AS, Bani Israel ini ditindas oleh Fir'aun dan juga bangsa Qibti, dilayan seperti kasta nombor 2, maknanya tak ada darjat dekat dalam masyarakat. Jadi sebab itulah bila ditindas, anak lelaki diancam bunuh, maka Nabi Musa pun nak bawa lagi
Bani Israel daripada Mesir kembali ke tanah asal, iaitu di Palestin. Begitulah ceritanya. Jadi Firaun kata, ini berpakat ni, kan, nak bawa lagi Bani Israel pergi ke asal dia. Sebab itulah dia main sandiwara dekat depan aku. Maka dia pun marahlah. Firaun ini marah kepada tukang sihir tadi dan tak percaya dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Tak percaya lagi. Jadi padahal dia dan semua orang yang mempunyai akal sehat mengetahui bahawa apa yang dikatakan itu merupakan suatu yang amat batil, benda yang salah. Kenapa salah? Kerana Musa sejak datang dari Madian langsung mengajak Firaun ke jalan Allah dan memperlihatkan berbagai macam mukjizat yang mengagungkan dan juga hujah-hujah yang pasti yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawanya. Pada saat itu Firaun langsung mengirimkan utusan ke beberapa wilayah dan daerah kekuasaannya. Lalu ia mengumpulkan berbagai ahli sihir yang terpencar daripada seluruh negeri di Mesir yang sudah melalui pilihannya sendiri dan para pemuka kaumnya. Kemudian ia memanggil mereka semua di kehadapannya dan menjanjikan hadiah yang besar. Untuk itu mereka sangat bercita-cita memperolehi hadiah yang dijanjikan, dapat dikenal di lingkungan mereka serta mendapat kedudukan mulia di sisi Firaun. Dan Musa AS sendiri tidak pernah mengenal seorang pun daripada tukang sihir tersebut, tidak juga melihat dan berkumpul dengannya, sedangkan Firaun mengetahui perkara tersebut dan ia mengatakan hal tersebut sebagai usaha menutup kelemahan pengikutnya dan kebodohan mereka. Sebagaimana yang difirmankan Allah, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u, maka Firaun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu lalu mereka pun patuh kepadanya. Ini macam saya sebut tadi lah, maknanya tak pernah jumpa dengan tukang sihir pun, tapi boleh dikatakan berpakat dengan tukang sihir. Tujuan dia cakap macam tu semata-mata nak menutup kelemahan Firaun dan juga pengikut-pengikutnya. Kemudian kerana satu kaum yang membenarkan Firaun ketika ia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabbmu yang paling tinggi, adalah merupakan makhluk yang paling bodoh dan paling sesat. Ceritanya kaum Firaun ni, dia sebenarnya mengiyakan semata-mata apa yang keluar daripada mulut Firaun. Firaun kata, contohnya kalau ini warna apa kan? Ini wanita. Firaun kata ni putih. Ya, putih. Maknanya benda yang sah-sah terang-terang benda tu salah, tapi disebabkan Firaun yang cakap, maka terus dia iyakan. Maka Firaun kata, aku ni Tuhan. Maka kaum dia cakap, ya betul Tuhan. Walaupun dalam hati kata Tuhan, benda kentut busuk dia apa. Kan? Jadi walaupun dalam hati kata tidak, tapi disebabkan Firaun kata ya, maka ya sajalah dia cakap. Jadi yang ceritanya diktatornya Firaun pada masa itu, sehingga kan dia mengaku Tuhan, kaum dia, pengikut dia pun kata ya sungguh. Dan firman Allah, litukhriju minha alaha, untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maksudnya kalian dan juga Musa berkumpul dan kalian akan memperoleh satu kerajaan serta kekuasaan, dan kalian akan mengusir para pembesar dan pemimpinnya daripada negeri tersebut. Selanjutnya kalian dapat menguasai dan mengendalikan negeri tersebut. Fasawfa ta'lamun, maka kelak kamu akan mengetahui akibat daripada perbuatan kamu ini, iaitu kalian akan menyaksikan apa yang akan aku perbuat terhadap kalian. Maksudnya dia tuduh Nabi Musa dan juga tukang sihir tadi nak menggulingkan Firaun, dia nak keluar, nak usir Firaun daripada negeri tersebut, dan akhirnya Nabi Musa menjadi raja dekat situ. Itu tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi Musa. Kemudian ancaman Firaun ini ditafsirkan dalam firman yang berikutnya dalam surah Taha yang berbunyi, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu secara bersilang dan secara berimbang balik, iaitu dipotong tangan kanan dan kaki kiri dan juga sebaliknya. La usallibannakum ajma'in, aku benar-benar akan menyalib kamu semua. Dalam ayat lain Allah berfirman fi juzu'in nakhli, pada pangkal pokok kurma. Maksudnya di atas pangkal pokok kurma. Ibnu Abbas berkata Firaun adalah orang pertama sekali menyalib dan juga memotong tangan dan kaki secara bersilang. Maksudnya
Dia kata kepada tukang sihir tadi, kamu nak beriman kepada Nabi Musa, siap, aku akan salib kamu dan aku akan potong tangan secara bersilang. Maka apa reaksi tukang sihir yang telah beriman? Tukang sihir yang telah beriman tadi, dia kata, lantaklah, kena potong pun potonglah, mati pun matilah, sebab dia dah yakin sangat dengan mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa AS, dan dia yakin sangat Nabi Musa adalah merupakan Rasulullah yang diutus. Maka disalib, kemudian dipotong tangan secara bersilang, ya. Jadi bila disalib, dipotong tangan secara bersilang, maka matilah tukang sihir tadi. Tukang sihir beriman tadi mati. Dia katakan dalam ayat yang lain, dia kata sebahagian tukang sihir beriman, sebahagian lagi tukang sihir tidak beriman. Yang tidak beriman itu bukan sebab dia tak beriman, takut dengan ancaman daripada Fir'aun tadi. Dengan ucapan ahli sihir, inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kepada Rabblah kami kembali. Maksudnya kami benar-benar telah yakin bahawa kami pasti kembali kepadanya, dan bahawasanya seksanya lebih pedih daripada seksa kamu, serta balasannya atas sihir yang engkau serukan dan paksakan terhadap kami pada hari ini lebih hebat daripada balasanmu. Maka kami akan bersabar pada hari ini, menahan seksaan kamu agar kami dapat selamat daripada azab Allah. Oleh kerana itu mereka berkata, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Rabb, limpahkan kesabaran kepada kami. Maksudnya diputilah kami dengan kesabaran agar kami tetap memeluk agamamu dan berpegang teguh kepadanya. Wa tawaffana muslimin, dan wafatlah kami dalam keadaan berserah diri kepada kamu. Maksudnya dalam keadaan mengikut nabimu, iaitu Musa alaihi salam. Ibn Abbas, Ubaid bin Umair, Qatadah dan Ibn Jurayj berkata, pada pagi harinya mereka masih sebagai tukang sihir, dan pada petangnya mereka menjadi para syuhada. Jadi kisah ni kan ada kisah Ammar bin Yasir, macam itu jugalah. Dipaksa untuk murtad, tetapi dia tak nak murtad, akhirnya mati sebagai syuhada. Juga kisah isteri kepada Fir'aun. Siapa isteri daripada Fir'aun? Siti Aisyah tu, Siti Asyah. Siti Asyah pun mati sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang beriman. Bila dia tahu Siti Asyah ni memeluk agama Islam, dipaksa je untuk murtad, tetapi Siti Asyah tak nak murtad. Akhirnya Fir'aun kata, matilah kamu. Maka dia dihukum bunuh. Matilah Siti Asyah mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita macam mana agaknya tuan-tuan ni? Macam mana kalau kita paksa? Cepat murtad tentang contohnya. Sekali dia tanggai buku satu tanggai buku. Macam mana rasanya? Macam mana rasanya Encik Atun? Macam Atun nak mempertahankan agama ke? Okey. Kan kena cabut ni. Kena cabut biji mata. Gana gayanya. Ini kena potong tangan kiri, kanan, potong atas, potong bawah. Jadi yang mana nak cerita betulnya, tukang sihir yang telah beriman ni tadi, maknanya iman tu betul-betul masuk dalam hati. Sampaikan dia tak berbolak-balik lah. Kena azab pun kena azab lah, kena bunuh pun kena bunuh lah, kena salib pun kena salib lah, kena seksa pun kena seksa lah. Maknanya jitu betul lah keimanan dia, sampai dia sanggup menghadapi penderitaan dan juga seksa yang berat. Jadi kalau kita ni kena bakar sikit dengan api, suruh tukar agama, kalau tak tahan habis lah tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan tak kenalah kita dengan ujian tersebut. Allah matikan kita dalam keadaan beriman sampailah kita mengembuhkan nyawa kita yang nafas kita yang terakhir. Kemudian sambungan cerita ni, waqala al-mala'u min qaumi fir'aun atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihatak.
Iaitu yang bermaksud berkatalah pembesar-pembesar daripada kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerosakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhan kamu? Fir'aun menjawab, kita akan bunuh anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang pun. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di buminya, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatan kamu. Wah, sambung kita ni, kaum dia terdesak. Kan? Sebab apa? Sebab selepas peristiwa tersebut, Fir'aun tak cukup dengan membunuh tukang sihir. Fir'aun meneruskan lagi ancamannya dengan membunuh bayi-bayi lelaki daripada Bani Israel. Maknanya peristiwa yang sama berulang kembali. Dulu ketika Nabi Musa nak dilahirkan, kan, dia mimpi akan muncul seorang lelaki yang akan meruntuhkan kerajaan dia. Jadi bila pembesar tu tadi mentafsirkan mimpi tersebut, dia kata akan lahir daripada Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Maka dibunuhnya anak lelaki yang lahir, termasuklah semua sekali. Cuma Nabi Musa AS diselamatkan. Mak dia hanyutkan dia dekat dalam sungai, kemudian mengalir sampai dekat pintu istana. Kan, sampai dekat pintu istana. Istana dia buat sebelah sungai lah gambarnya. Kan. Jadi waktu isteri dia mandi tengok, ush, ada bangku sekali dengan baby, taklah macam baby yang ada kan. Itu tak hanya tu, dia letak dekat bawah pokok panas terik. Jadi hanya tadi, kemudian jumpalah Siti Siti Asia tadi tu, tengok comel pula dibelanya sampai dah umur 2 tahun. Dan sampai umur 2 tahun ditariknya janggut Fir'aun. Bergegar otak dia. Kan dia kata, aku rasa inilah anak pungut ni lah anak yang aku mimpi ke mak. Akhirnya dia kata, kalau begitu kita kena uji dia. Pandai ni isteri dia pujuk kan. Jadi bila isteri dia pujuk, dia kata janganlah, dia ni tak berhenti ke benda pun. Dia kata pergi uji dengan susu dan juga dengan bara api. Maka ketika Nabi Musa diletakkan satu sudut, bara api dengan susu diletakkan satu sudut, Nabi Musa nak pergi kerja apa? Nabi Musa nak kerja susu. Kan, dia minum susu lah kan. Budak kecil memang nak minum susu. Jadi kerja pergi kat susu, tiba-tiba ditepis oleh malaikat Jibril. Bila tepis malaikat Jibril, maka dia pun pergi dekat bara api. Pergi dekat bara api, dia masukkan bara api, masuk dekat dalam mulut dia. Maka melecurlah mulut Nabi Musa alaihi salam. Selamatlah dia daripada kena bunuh dengan Fir'aun pada masa itu. Selamat. Jadi sebab itulah Nabi Musa AS, dia punya lidah dia tak fasih. Sebab apa? Sebab masa kecil-kecil dulu makan bara api. Jadi itulah ketika dia bertemu dengan Fir'aun, dia bawa sejarahnya namanya Nabi Harun. Jadi peristiwa situ selesai. Kemudian lepas peristiwa yang kedua ni, dia buat lagi sekali. Buat dah orang gambar. Dia buat dah lagi sekali kerja tu, dia pergi bunuh lagi anak lelaki. Jadi kita baca tafsiran dia, Allah memberitahu mengenai kerjasama antara Fir'aun dengan para pembesar kaumnya, serta mengenai niat jahat dan juga kebencian yang mereka sembunyikan terhadap Musa dan kaumnya. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, para pembesar dari Fir'aun berkata, iaitu kepada Fir'aun, atadaru Musa wa qaumahu. Jahat pembesar Fir'aun ni. Fir'aun dah geda dah, cocok pula dah. Kan, dia cocok apa? Dia cocok, apakah kamu akan biarkan Musa dan kaumnya? Maksudnya, apakah kamu akan biarkan mereka melakukan kerosakan di muka bumi? Dengan kata lain, menghancurkan rakyatmu dan menyeru mereka untuk menyembah Rabb mereka tanpa menyembah kamu.
Ya Allah, sungguh mengherankan, mereka justru sangat takut terhadap tindakan merosak yang dilakukan oleh Musa dan kaumnya. Bukankah Fir'aun dan kaumnya itulah yang sebenarnya para perosak, tetapi mereka tidak menyedarinya. Oleh kerana itu mereka mengatakan wa yadharaka wa alihatan, iaitu meninggalkanmu serta ilah-ilahmu. Sebagian ulama mengatakan huruf waw dalam ayat tersebut bersifat haliah dengan pengertian apakah engkau Fir'aun akan membiarkan Musa dan kaumnya melakukan kerosakan di muka bumi padahal mereka telah meninggalkan penyembahan terhadap dirimu. Jadi dia kata kenapa biarkan? Kan? Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir kan? Pergi ke Mesir, banyak tempat-tempat penyembahan berhala. Dekat Luxor dan juga Aswan, tempat membuat patung-patung. Kat situ dia buat patung-patung. Jadi ada kuil-kuil. Jadi piramid itu salah satunya. Jadi tempat-tempat lain banyak sangat sebab zaman memang zaman menyembah patung. Dan yang paling peliknya Fir'aun pun menganggap dirinya juga sebagai Tuhan. Jadi dia kata takkan aku nak biarkan lama-lama nanti rakyat aku dah tak menyembah kamu dah. Jadi bila tak menyembah kamu dah habis dah kamu punya kewibawaan kamu ni. Siapa yang cocok? Iaitu pembesar Fir'aun. Sebab kalau Fir'aun jatuh sekali dengan dia jatuh. Jadi sebelum Fir'aun jatuh dia pun backup lah Fir'aun. Dia kata jom kita pergi belasah Musa dan juga kaum dia. Ya. Kemudian sedangkan ulama lain mengatakan bahawa waw di situ merupakan waw al-ataf dengan pengertian apakah kau membiarkan mereka berbuat kerosakan apa yang telah kau bangun dan juga membiarkan mereka meninggalkan ilah. Terhadap pernyataan tersebut Fir'aun memberikan jawapan melalui ucapan sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum, kita akan bunuh anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Ini merupakan tindakan Fir'aun yang kedua kali, di mana sebelum ni dia telah melakukan hal tersebut sebelum Musa AS dilahirkan dengan tujuan agar tidak ada yang menggoyah kekuasaannya, tetapi kenyataan menunjukkan hal yang berbeza daripada apa yang diharapkan oleh Fir'aun. Ya. Jadi hal yang sama terjadi pada rencana yang kedua kali, iaitu ketika nak menghinakan menekan Bani Israel, tetapi kenyataan berbicara sebaliknya, iaitu bertolak ke belakang dengan apa yang diinginkannya, di mana Allah justru menguatkan mereka serta menghinakan dan menenggelamkan Fir'aun bersama-sama dengan bala tentera yang ke dalam laut. Ini yang ceritanya kali pertama dulu dia bunuh anak lelaki dengan tujuan supaya tak lahirnya Nabi Musa. Tapi wa makarallah, dia merancang tetapi Allah juga merancang. Perancangan Allah itulah yang lebih baik kan. Jadi gagal dia untuk kali yang pertama. Kali kedua dia buat lagi sekali untuk menghancurkan Bani Israel, tetapi akhirnya rancangan dia tetap memakan diri juga, iaitu Fir'aun akhirnya mati tenggelam dalam lautan. Ni contoh ni Fir'aun. Tuan-tuan boleh tengok Mumia ni, kalau nak tengok Mumia ni mahal harga dia. Kena bayar kalau tak silapnya $80 tak silap. $80. Maknanya biasa kalau pergi dekat tempat pelancongan lain kena bayar pakai duit Mesir. Bayar pakai duit Mesir, maknanya pakai duit nama duit Mesir Junai. Yang bayar 20 Junai, macam kita RM20 lah. Tapi nak tengok Fir'aun ni kena bayar $3. Tinggi. Maknanya Fir'aun ni berperingkat global. Jadi tak kena bayar mahal. Jadi saya sepanjang duduk kat Mesir tak pernah masuk dekat dalam muzium nak tengok Fir'aun tadi. Sebab nak tengok Fir'aun kena bayar $80. Masuk masjid dia kena bayar. Kan nak masuk tengok Fir'aun. Jadi Fir'aun ni dah dia Fir'aun dia yang telah diabadikan dalam bentuk mumia. Inilah yang mengatakan dirinya Tuhan. Mana dah mereka ni. Macam mana boleh menganggap diri sebagai Tuhan, ya? Jadi inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Yunus. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Nak sebut nak baca ayat itu bayar. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kena baca 10 kali baru boleh baca. Kan? Jadi Allah mengabadikan jasad dia tu dengan tujuan untuk kita mengambil
pengajaran, mengambil iktibar daripada kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun laknatullah tadi ya. Jadi akhirnya mati Fir'aun tadi itu. Setelah Fir'aun bermaksud melancarkan niat buruknya itu kepada Bani Israel, qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, dan ia menjadikan kepada mereka kesudahan yang menyenangkan, dan baru bumi ini akan diwariskan untuk mereka melalui firman-Nya, innal arda yarithuha man yasha'u min ibadihi. Sungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Innal arda lillah yarithuha man yasha'u min ibadihi. Diusahakan kepada siapa saja yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kau datang dan juga selepas kau datang. Maksudnya mereka telah berbuat terhadap kami hal-hal yang seperti engkau saksikan sendiri, berupa penghinaan, penindasan sebelum kedatanganmu wahai Musa, dan juga setelah kedatangan engkau. Maka ia pun memperingatkan mereka terhadap kondisi mereka sekarang dan kehidupan yang kelak akan mereka jalani. Musa AS berkata, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu. Ini merupakan seruan kepada mereka agar sentiasa bersyukur ketika memperolehi kenikmatan dan terlepas daripada penderitaan. Kemudian seterusnya, walaqad akhadna ala fir'aun bisinin. Maknanya selepas peristiwa tersebut, Nabi Musa masih berada bersama dengan kaumnya, duduk dekat situ, masih lagi Fir'aun meneruskan tindakan menyeksa Bani Israel. Walaqad akhadna, sesungguhnya kami menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah kerana usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersertanya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan daripada Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah berfirman, walaqad akhadna ala fir'aun, sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya. Maksudnya kami uji dan cuba mereka bisinin dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang, iaitu masa-masa kelaparan yang sangat lama kerana sedikitnya tanaman yang tumbuh dan kekurangan buah-buahan. Mujahid berkata, iaitu cubaan yang lebih ringan daripada hal tersebut. La'allahum yadhakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, maksudnya kesuburan dan juga limpahan rezeki, mereka berkata, ini adalah kerana usaha kami. Maksudnya semua ini memang sudah menjadi hak kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan, iaitu ketidaksuburan dan juga kegersangan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bertanya. Maksudnya semua ini disebabkan oleh Musa dan kaumnya dan apa yang mereka bawa. Ada innama ta'iruhum indallah, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan daripada Allah. Artinya semua bencana yang menimpa mereka itu adalah menjadi ketetapan di sisi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Disebab jahatnya Fir'aun tadi, maka Allah turunkan azab kepada Fir'aun dan juga rakyat dia. Macam mana dia punya siasat tersebut? Allah bagi apa? Kemarau panjang. Allah bagi kemarau panjang. Bila kemarau panjang, dia kata ini semua Musa punya pasal ni. Dia kata macam tu. Tapi bila hujan turun, tanah jadi subur, dia kata ini semua kita, nasib baik kita lah. Kan? Tapi bila datangnya perkara yang tak baik, dia kata ini Musa punya pasal. Itulah maksud dia. Kemudian waqalu ma ta'tina bi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ini terus lagi kesombongan dan juga kekufuran Fir'aun. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk sihir, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada kamu. Maka kami kirimkan kepada belalang, kutu, katak, darah sebagai bukti dan tidak menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, Allah berkamu dengan perantaraan Nabi Allah